Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada malam ini kita masih lagi menyambung bab taubat dalam kitab Al-Qa'idah Tasawuf. Jadi taubat sebagaimana yang kita ketahui bahawa iaitu seseorang yang kembali kepada Allah, ataupun taubat dengan arti kata kembali kepada Allah. Ada ulama membezakan di antara perkataan taubat dengan inabah. Ada mengatakan bahawa taubat ini ialah mengembalikan secara zahir, dan inabah mengembalikan secara batin. Maknanya kalau inabah ini dia peringkat kepada hati yang lalai, bertaubat daripada hati yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun taubat ada bertaubat daripada perbuatan-perbuatan yang lalai. Maka apabila sahaja seorang itu melakukan dosa, maka jalannya adalah bertaubat kepada Allah. Kerana Nabi Adam AS yang melakukan kesalahan, lalu dikeluarkan daripada syurga, akhirnya Nabi Adam bertaubat kepada Allah, sehingga Allah Ta'ala menerima akan taubatnya. Maka demikianlah Allah Ta'ala memberi kepada kita sebagai hamba-Nya, orang yang melakukan dosa, maka jalannya adalah bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka disuruh agar bertaubat, wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minuna la'allakum tuflihun. Hendaklah kamu bertaubat kepada Allah sekaliannya, dan sesungguhnya apabila kamu bertaubat, kamu akan mendapat kejayaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Taala tidak melihat kepada dosa banyak mana, Allah Taala tidak melihat kepada dosa besar mana, tetapi Allah Taala melihat bagaimana kita ini kembali ataupun tidak kembali kepada Allah Taala. Apabila seorang itu kembali kepada Allah, bertaubat kepada Allah, maka tak kira besar mana dosa dia, tak kira banyak mana dosanya, Allah Ta'ala menerima taubat seorang hamba yang benar-benar kembali kepada Allah. Lalu dikatakan bahawa Allah Ta'ala sangat gembira, begitu kasih, begitu suka kepada orang yang bertaubat. Sehingga kan diceritakan bahawa ada seorang yang dia membawa barangan, naik unta, dan pada untanya ada makanan, ada minuman, ada bekalan-bekalan. Lalu dia keletihan. Bila dia keletihan, dia pun berehat. Bila dia berehat, dia pun tertidur. Apabila dia terkejut daripada tidur, didapati bahawa untanya sudah hilang. Padahal pada untanya ada makanan, minuman dan segala barang-barangan yang lain. Lalulah dia menjadi sangat susah hati, lalu mencari untanya, berjalan ke sana kemari, tidak berjumpa. Lalu dia mengambil jalan pergi tempat yang asal lah. Dia pun menyerah diri kepada Allah, serah pada Allah. Dia pun baringlah, biar dia mati situlah. Tiba-tiba tertidur pula. Bila dia terkejut daripada tidur, lalu dia lihat unta yang hilang itu ada di hadapan mata. Sangat gembira dia, sangat gembira. Yang dia sangka dia akan mati, tidak ada bekalan, sesuatu harta yang hilang, lalulah muncul depan mata. Dia sangat gembira, sehingga kan kegembiraannya sampai dia tidak sedar. Dia mengatakan, aku Tuhanmu, mu hamba-Ku. Dia kata Allah Ta'ala hamba, dia pula mengaku Tuhan. Dia terbalik kerana terlalu gembira. Lalu Nabi mengatakan, Allah Ta'ala lebih gembira daripada orang tadi apabila melihat hamba-Nya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Imam Nawawi mengatakan bahawa taubat daripada dosa ini wajib. Maka apabila seorang itu melakukan dosa, dia kena bertaubat. Maka dosa ini ada yang melibatkan hanya dengan Allah, dan ada juga melibatkan dengan Allah dan juga dengan sesama makhluk. Lalu kalau dosanya itu melibatkan hanya dengan Allah Ta'ala, maka dia hendaklah yang pertama dia kena meninggalkan maksiat. Tinggalkan maksiat. Jangan dia terus buat maksiat kalau dia nak bertaubat. Kalau dia bertaubat hari ini, jangan sekejap lagi buat. Terus dia tinggalkan maksiat
dan dia kena muhasabah dirinya sehinggalah berlaku penyesalan di dalam hatinya di atas apa yang ia lakukan sebelum daripada ini. Lalulah dia ini menyesal di atas perbuatan dia, dan yang ketiga dia berazam tidak mahu lagi mengulangi perbuatan itu buat selama-lamanya. Maka azam inilah yang melahirkan himmah, melahirkan semangat, sehingga kan boleh membawa dia meninggalkan maksiat yang telah dia tinggalkan sebelum daripada ini. Jadi ulama mengatakan bahawa orang yang bertaubat adalah orang yang mampu dia buat maksiat tetapi dia tinggalkan maksiat, lalu dia mujahadah, melawan diri dia. Lalu dikatakan bahawa kalau seorang itu dia ini tidak mampu dah buat maksiat, lalu dia bertaubat. Hanya dalam hati dia kalau ada peluang nak buat tapi tak buat, tak boleh nak buat, dia taubatlah. Maka ini bukan orang yang bertaubat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sekiranya gugur salah satu daripada syarat tadi, maknanya tak cukup syarat. Seperti dia menyesal, dia berazam tak buat, tiba-tiba dia buat lagi. Maknanya daripada syarat tadi maka taubat tersebut tidak sah. Tidak sah taubat tadi. Bila tidak sah taubat, tidak cukup syarat, maka dosanya tidak diampunkan oleh Allah. Kerana orang yang diampunkan dosa oleh Allah adalah orang yang bertaubat kepada Allah. At-taibu habibullah, Nabi mengatakan. At-taibu habibullah. Orang yang bertaubat itu adalah kekasih Allah Ta'ala, yakni orang yang dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka dia kena meninggalkan maksiat. Dia ini berazam bersungguh-sungguh, penyesalan mesti ada dalam hatinya, dan dia ini menjaga diri dia agar tidak jatuh lagi dalam perkara maksiat. Maka ini orang yang bertaubat kepada Allah. Jadi bila orang itu bertaubat, dia bersih di sisi Allah, sudah tidak ada lagi dosa. Umpama baju yang kotor yang tidak hilang dengan basuhan biasa, direndamnya klorok, habis putih selepu. Jeragak-jeragak yang binti-binti hitam pun hilang, habis. Kerana apa? Kerana telah dibersihkan dengan penyuci, iaitu dengan klorok. Basuh dah yang lain, basuh dah yang lain dengan sabun-sabun lain, tak jadi apa. Ada juga kesan-kesan. Maka begitulah gambaran taubat. Kadang-kadang kita sudah sembahyang, kita baca Quran, kita sudah berzikir, tapi belum lagi bertaubat kepada Allah. Sehingga kan orang yang bertaubat ini akan ada kesannya, yakni dia akan meninggalkan maksiat, bahkan dia terus melakukan amal ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka jika maksiat itu berkaitan dengan anak Adam, jika maksiat itu berkaitan dengan manusia, maka syaratnya ada 4. Yang 3 tadi, yang disebut tadi, meninggalkan maksiat, menyesal dan berazam tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut buat selama-lama. Dan yang keempat, dia mesti minta pelepasan daripada Tuhan empunya. Maknanya kalau dia buat kesalahan dengan orang lain, buat kesalahan dengan orang lain, melibatkan orang lain, maka dia bertaubat. Bila dia bertaubat, dia kena minta maaf dengan orang yang dia buat zalim tadi. Kalau dia buat zalim, dia kena minta maaf dengan orang yang buat zalim. Dan kalau dia ini mengambil hak orang lain, maka dia kena bagi balik hak orang lain tadi yang dia ambil tadi. Kalau tidak, taubatnya masih tidak cukup. Tidak menepati syarat, menjadikan tidak sah. Ini kalau dia buat salah dengan orang lain. Sebab itu kita kena jaga diri kita. Jangan kita buat salah dengan orang. Kalau kita buat salah dengan Allah, kita bertaubat, Allah Ta'ala Maha penerima taubat. Tetapi manusia belum tentu lagi kita minta maaf dengan dia maafkan kita. Bahkan kadang-kadang kita boleh jadi tak jumpa dia, ataupun jadi kita malu sampai kita tidak mengulangkan hak dia. Jadi berat sebenarnya kalau kita ada masalah dengan orang lain. Sebab itu orang yang baik adalah orang yang selamat lidahnya, perkataannya, perbuatannya terhadap orang lain. Kalau sambil dia ada, lidah dia tak selamat pada orang lain, sambil dia ada, perkataan dia tidak selamat, sambil dia ada, menyakitkan hati orang, maka dia ni bukan orang mukmin yang baik. Maka dia ini maknanya melakukan sesuatu yang menyakiti orang. Maka kalau dia bertaubat, dia kena cari balik dengan siapa dia buat jahat, dengan siapa dia buat zalim, dengan siapa dia mengkhianati. Kalau tidak, walaupun dia bertaubat, itu dia taubat dengan Allah. Dia sudah bertaubat, tapi bagaimana dia bertaubat dengan manusia? Boleh jadi dia mengambil hak orang lain, boleh jadi dia menzalimi hak orang lain, boleh jadi dia memfitnah orang. Maka berat, dia kena cari orang, dia kena minta pelepasan daripada Tuhan empunya. Sebab itu jangan kita buat jahat pada orang.
Kalau orang buat jahat pada kita, apa kita boleh maafkan dia? Tapi masalah kalau kita buat jahat pada orang. Lalu dikatakan bahawa kita kena kembalikan kepada Tuhan empunyanya. Yakni kalau kita ambil hak orang, kita kena bagi balik. Kalau barang itu sudah hilang, maka kita kena ganti seumpamanya. Maka demikianlah itu taubat kalau dia berkaitan dengan orang. Maka seseorang itu bila dia bertaubat, dia kena tengok adakah dia ada buat zalim ke orang lain, adapun dia ini buat sesuatu kepada orang lain. Jika ia termasuk hak-hak anak Adam, tidak kira apa jua, seperti hak menuduh ataupun seumpamanya, tak kira. Dia tuduh orang, dia fitnah orang, dia buruk sangka orang tak macam tu, itu sah dosa. Lalu dia bertaubat di atas kesalahan dia yang lalu-lalu, itu taubat dia dengan Allah. Tapi bagaimana kalau orang itu dia menuduh orang itu dia memfitnah orang itu dia ini mengambil hak orang lain, mesti dia kena cari tuan dia. Ini masalah yang besar seseorang yang nak bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kita kena jaga lidah kita. Lidah kita ini jangan menyakiti orang. Kita kena jaga perbuatan kita. Jangan tangan kaki kita ni mengambil hak orang lain. Jaga diri kita. Jangan duk sibuk. Orang lain sibuk, diri kita jaga. Ada pun orang lain awak kita tu biarlah. Apa kita nak balasnya? Tak payah balas. Maknanya maka kita jangan cepat melakukan kesalahan terhadap orang lain. Nanti sampai masa kita nak bertaubat, maka kita kena cari Tuhan empunyanya. Ambil hak orang, kena bagi balik dan sebagainya. Maka tak kira lah hak kita tuduh orang. Dia kata hak menuduh umpamanya, kita tak tuduh orang yang kita tuduh tak seumpama tu. Maka ternyata lama-lama kita dapat tahu bahawa orang yang kita kata tu tak begitu. Sebab itu disebut di dalam Al-Quran, idza ja'akum fasikum binaba'in fatabayyanu. Apabila datang satu berita daripada orang yang fasik, maka kamu siasat. Kamu siasat. Kalau orang ini kita tahu dia ni biasa cakap bohong, jangan kita terima lalu dia cakap. Dengar saja dulu, siasat dulu. Siasat itu dia panggil fatabayyanu. Maka kita siasat betul-betul. Sebab apa? Bimbang. Fatusbihu ala ma fa'altum nadimi. Takut bimbang, nanti kamu buat, kamu menyesal. Kita cepat-cepat dengar berita, tak tahu pangkal jalan dia, tak tahu cerita, kita pun terima, kita pun sebar juga. Tiba-tiba dapat tahu bahawa cerita yang kita terima tu salah, maka menyesal kita. Satu, malu lagi. Dan kalau nak bertaubat, kita kena minta maaf dengan orang yang kita buat zalim tadi. Maka dikatakan bahawa tidak kira apa jua, seperti hak menuduh ataupun umpamanya, maka hendaklah memohon kemaafan daripada Tuhan dia. Kena minta maaf dengan Tuhan dia. Ini satu masalah yang berat, yang susah. Kadang-kadang kita boleh untuk bertaubat dengan Allah tu boleh, tetapi kita nak meminta maaf dengan orang tu agak payah. Kita nak memulangkan balik hak orang lain yang kita zalimi, yang kita buat ambil hak orang, itu yang payah. Maka jika mengumpat, mesti minta halalkan daripadanya. Tu kalau kita mengumpat. Sebab tu jangan yang berkaitan dengan orang-orang, apatah lagi orang yang kita tak kenal mana pun, kita kadang-kadang mengumpat juga. Kita tak kenal orang tu cerita, begitu orang tu cerita, kita pun saput juga. Kalau kita nak cerita hal orang ni memang sedap. Kalau kita nak cerita hal orang ni memang rasa tak puas. Tapi fikirlah nanti kalau kita nak bertaubat pada Allah, bagaimana hak kita dengan orang lain. Mesti kita kena cari hak dengan orang lain, kita minta halal daripadanya. Maka dikatakan bahawa kalau mengumpat, maka minta dihalalkan daripadanya. Kalau memfitnah, begitu juga, kena cari dia, minta maaf wajarnya. Ada setengah mengatakan kalau minta maaf keadaan umum tu tak jadi. Minta maaf dia kata, dah dia ni dah banyak dah kata orang ni, cuba-cuba minta maaf gitu saja. Tak jadi, kena beritahu, saya minta maaf dulu, saya fitnah awak macam-macam. Kan berat tu kalau gitu. Maknanya, maka dikatakan bahawa seseorang itu kena minta halal daripada orang yang dia buat zalim tadi. Maka dia juga wajib bertaubat daripada segala dosa yang lain. Sebab itu ada seorang yang mati perang fisabilillah, ada orang kata dia masuk syurga, untunglah dia mati syahid. Nabi kata, mana mu tahu? Mana kamu tahu? Pasti ke kamu tahu dan dia boleh masuk syurga? Boleh jadi dia ada menggunakan lidahnya pada perkara yang sia-sia.
Maknanya boleh jadi dia ada menggunakan lidahnya yang melibatkan dosa pada orang lain. Itu kalau dia dengan orang tak lepas, kecuali dia minta maaf, dia bertaubat kepada Allah. Jadi jangan kita mulai hari ini, jangan kita cari pasal pula dengan orang. Maknanya jangan kita cari-cari jalan nak cerita hal orang, ataupun nak mencari keaiban orang, nak berbuat sangka dengan orang lain, ataupun suka mencerita dengar perkara-perkara yang tidak molek pada orang lain. Nanti kita kena cari dia balik dan minta maaf di atas segala kesalahan kita. Maka di antara syarat-syarat bertaubat juga ialah bila seorang itu sudah bertaubat, dia meninggalkan kawan-kawan yang jahat. Kalau dia itu bertaubat, dia kena bersuhbah dengan orang-orang yang baik. Dia kena bersahabat dengan orang-orang yang baik. Kerana orang yang baik ini akan memimpin dia kepada jalan kebaikan. Tapi kalau dia berkawan dengan orang yang buruk akhlaknya, boleh jadi dosa yang dia nak tinggal dia akan lakukan kembali. Kerana apa? Kerana berkawan dengan orang yang melakukan dosa, orang yang buruk akhlaknya, orang-orang yang jahat. Maka dikatakan bahawa kalau betul-betul bertaubat, mesti tinggalkan kawan-kawan yang jahat, pergi mencari kawan yang baik. Dengan arti kata bersuhbah dengan orang-orang yang saleh. Sebaiknya lagi pergi duduk dengan guru mursyid. Cari dengan guru mursyid yang boleh memimpin hati kita ini. Duduk dengan dia, berkhidmat dengan dia, taat dengan dia, ikut adab dengan dia. InsyaAllah akan dibersihkan hati kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Serta menjauhkan diri daripada orang-orang yang fasik. Maka bila dah bertaubat, jauhkan diri daripada orang yang fasik yang menggalakkan seseorang melakukan maksiat. Yang mana orang fasik ini menggalakkan orang melakukan maksiat. Maka jauhkan diri kita apabila kita berkawan dengan orang yang suka menggalakkan melakukan maksiat. Maka disuruh kita akan mencari orang-orang yang baik, orang-orang yang soleh. Kerana orang yang soleh ini menyebabkan akhlak yang baik, yang soleh yang ada pada dia akan terkesan dengan kita. Sebab itu kita kena tengok juga dengan siapa kita berkawan. Dan seseorang itu diukur, ukuran dia melihat kepada kawan. Sebab itu kalau kita nak tahu orang itu baik tidak baik, maka tengok pada dia ke tengok pada kawan? Tengok pada kawan. Kerana kawan ini saling mempengaruhi di antara satu sama lain. Maka kalau kita tengok kelilingnya dia berkawan dengan orang baik, maka boleh kita kata dia baik. Tapi kalau dia ini orang baik, tapi kelilingnya dia berkawan dengan orang yang buruk akhlaknya, tak boleh lagi kata dia baik. Kerana orang yang buruk akhlak ni boleh mempengaruhi orang yang baik. Kalau orang baik itu tidak cukup kekuatan dia untuk mempengaruhi orang-orang yang jahat tadi. Maka dikatakan bahawa jauhkan diri daripada orang yang fasik yang menggalakkan seseorang melakukan maksiat dan menjauhkannya daripada taat. Dengan arti kata tidaklah mengikut, tidak mentaati orang-orang yang fasik. Jangan taat, jangan ikut orang-orang yang fasik. Maka orang yang bertaubat kena cari kawan yang baik. Kemudian bersuhbah dengan orang-orang yang jujur, bersuhbah, bersahabat. Sebab itu penting dalam kita ini menjalani kehidupan, penting kita bersuhbah, yakni bersahabat dengan orang-orang yang baik. Maka bahkan Izzuddin Abdul Salam yang dikenali dengan ulama, sultan ulama, seorang yang alim dari segi ilmu fiqh. Tapi katanya Izzuddin Abdul Salam, kalau tidak kerana aku bersuhbah dengan Abu Hasan Syazili, maknanya kalau dia tak sabit bersuhbah, nasaya dia mungkin dalam keadaan tidak seumpama sekarang ni. Maknanya dia sebenarnya Izzuddin Abdul Salam ni dia sultan ulama, sangat alim, tetapi hati dia ini belum lagi dapat dibersihkan lagi. Sebab itu ilmu yang banyak tak cukup untuk bersihkan hati, sehinggalah dia itu ditarbiah. Jadi di antara jalannya bersuhbah. Sehingga kan dikatakan setengah daripada ulama sufi, perjalanan yang paling penting adalah suhbah. Dikatakan bahawa suhbah yang paling penting. Dari kadang-kadang dibandingkan dengan mujahadah, suhbah lagi lebih penting. Sehingga kan orang yang bersuhbah ini akan terkesan. Waktu kita tengok, kalau dia berkawan dengan orang baik, akan jadi baik. Kalau dia berkawan dengan orang baik, maka demikianlah keadaannya. Bila dia bertaubat, dia kena bersuhbah dengan orang-orang yang saleh, orang-orang yang jujur, lagi yang terpilih, agar pergaulannya dengan mereka menjadi benteng pencegah daripada kembali kepada kehidupan maksiat dan melanggar syarak.
Sebab itu seorang itu boleh menjadi lalai kerana mengikut subah dia. Tengok ikut persahabatan dia, apa yang dia berkawan. Sebab itu dikatakan bahawa bila dia berkawan dengan orang yang jujur, orang yang baik, orang yang saleh, maka persahabatan itu sedikit sebanyak dapat mencegah dia daripada buat munkar ataupun buat maksiat, sekurang-kurang boleh menghalang dia daripada melakukan maksiat yang telah dia lakukan dahulu. Tapi kalau dia bertaubat daripada minum arak umpamanya, tapi dia masih kawan lagi dengan kaki arak, lama-lama dia akan minum balik arak. Maka kalau dia bertaubat, dia tidak mau lagi minum arak, dia tidak boleh kawan dengan kaki arak. Walaupun dia kata saya tak minum dah, tapi saya hanya kawan saja, tak boleh. Kerana kesan daripada dia berkawan itu pasti ada. Ini orang yang bertaubat pada Allah. Selain daripada itu, sebenarnya tak cukup dengan kawan, kita kena sentiasa berada di tempat yang baik. Tempat yang baik kalau orang tu bertaubat. Bila orang tu bertaubat, dia kena banyak duduk di masjid, belajar ilmu, duduk bersama dengan ulama, duduk dalam majlis-majlis yang baik. Maknanya ini tanda dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Maka satu iktibar yang cukup bernilai bagi kita semua terdapat dalam hadis sahih lagi masyhur yang diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ialah kisah pembunuh yang membunuh 100 orang. Jadi bunuh 100 orang ni, kisah ini masyhur, biasa diceritakan oleh orang. Jadi satu ketika dia ini telah membunuh orang sebanyak 99 orang. Lalu dikatakan bahawa dia kisah pembunuh yang membunuh 100 orang, dia diberi panduan oleh seorang yang paling alim di zamannya bahawa Allah Ta'ala akan menerima taubatnya. Si alim tadi memberi syarat kepadanya agar meninggalkan suasana persekitaran yang rosak, kerana persekitaran merupakan faktor besar yang menyebabkan dia terseleweng dan melakukan jenayah. Kemudian dia mengarahkannya agar pergi ke tempat dan persekitaran yang baik. Di sana terdapat orang-orang mukmin yang saleh, agar dia mencintai orang-orang yang saleh dan berpetunjuk dengan petunjuk mereka. Ini cerita ini masyhur kisahnya mengenai seorang yang telah membunuh 99 orang. Jadi bila dia telah membunuh 99 orang, lalu tertimbul di dalam hatinya ingin bertaubat kepada Allah. Jadi bila ingin bertaubat kepada Allah, lalu dia mencari seseorang yang boleh membantu dia untuk bertaubat. Lalu dia berjumpa dengan seorang pendeta yang ahli ibadat. Lalu ditanya, saya ini telah membunuh 99 orang. Adakah taubat saya ini diterima oleh Allah? Lalu bila mendengar 99 orang ini, maknanya orang ini cukup zalim, bukan seorang dua yang dibunuh. Sedangkan disebut dalam Al-Quran, wa man qatala mu'minan muta'ammidan fa jazaohu jahannam khalidan fiha. Sesiapa yang membunuh seorang mukmin dalam keadaan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam dan dia kekal dalam neraka. Jadi seorang, apatah lagi 99, maka kata pendeta tadi kata taubat kamu tidak diterima kerana kamu telah membunuh ramai sangat, 99 orang. Maka kalau kamu bertaubat pun Allah Ta'ala tidak menerima taubat kamu. Lalu dalam keadaan macam itu, dia ini mengambil keputusan bunuh pendeta tadi, maka cukup 100 orang. Walaupun dia telah membunuh orang tadi cukup 100 orang, tapi perasaan dia ingin bertaubat kepada Allah itu datang, hati ingin bertaubat. Sebab itu kata ulama, di antara tanda orang itu mendapat kasih sayang Allah, ada perasaan dia bertaubat. Bahkan ketika dia melakukan kejahatan, melakukan maksiat, dia terus bertaubat kepada Allah Ta'ala. Dia sebenar kekasih Allah. Bahkan ada seorang ahli sufi mengatakan bahawa di antara orang yang dikasihi oleh Allah adalah ahli maksiat. Itu di antara tanda. Maksiat itu menandakan dia dikasihi oleh Allah. Dengan cara macam mana? Bukan bermakna buat maksiat ini menjadikan dia kasih, tak. Dengan maksiat itu timbul di dalam hatinya nak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang orang yang dia ini, bila dia buat maksiat, dia rasa hina dengan Allah. Dia rasa hina dengan Allah. Dia rasa dia ini rasa malu dengan Allah. Kadang-kadang orang ahli ibadat, dia tak rasa diri dia hina, dia rasa mulia. Padahal dia hina di sisi Allah. Dia rasa dia sudah mulia, dia rasa dia sudah baik. Sebab itu kisah yang kita telah cerita dahulu, bagaimana awliya Allah, wali Allah Ta'ala berjalan,
Ketika berjalan, awan melindungi dia. Ini wali Allah. Awan melindungi dia. Berjalan, tiba-tiba jumpa ahli maksiat. Ahli maksiat pun tengok orang yang soleh. Lalu malunya ahli maksiat tadi nak bertemu muka, nak berjumpa dengan orang tadi. Lalu ketika itu dia merasa malu dan dia merasa hina di hadapan Allah Ta'ala. Lalu dia memandang orang alim tadi dengan pandangan mulia. Tapi apa yang berlaku sebaliknya? Yang berlaku sebaliknya, orang yang mendapat lindungan tadi, bayangan tadi, dia berjalan tadi, wali Allah Ta'ala tadi, berjumpa ahli pasir, ahli maksiat, lalu datang perasaan dia, ini ahli maksiat, lalu dia memandang hina. Dia memandang hina pada orang tadi. Orang ahli maksiat memandang mulia, orang ini memandang hina. Dan dia ini merasa hina di hadapan Allah, yang ini merasa mulia di sisi Allah. Dengan kemuliaan dia menghina orang. Ingat, kalau orang itu dia ini merasakan dia sudah mulia, maka dengan kemuliaan yang dia rasa itu dia menghina orang lain, maka dia duduk dalam penghinaan sebenarnya. Dia yang hina. Tetapi kalau orang itu banyak melakukan dosa, salah, dan dia rasa menyesal, dan dia merasa dirinya hina di hadapan Allah Ta'ala, dia boleh jadi orang yang mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Lalu bertemu dua orang tadi. Bila bertemu dua orang tadi, orang yang hina ahli maksiat tadi berjalan, awan melindungi dia. Ada pengwali tadi, awan tidak melindungi dia. Awan yang melindungi dia bertukar duduk pada ahli maksiat tadi. Kerana apa? Kerana ahli maksiat itu ingin bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Sebab itu orang yang dikasihi oleh Allah, orang yang sentiasa bertaubat pada Allah. Kadang-kadang dia buat maksiat, bila buat maksiat, Allah Ta'ala campur dalam hati dia rasa nak bertaubat, lalu dia bertaubat kepada Allah. Dan ada menceritakan bahawa ada orang yang buat maksiat bertaubat, maksiat bertaubat, buat maksiat bertaubat. Maka begitulah keadaan dia. Dia memang dia tidak mahu buat maksiat sebenarnya lepas dia bertaubat, tapi kadang-kadang dia kalah dengan nafsu dia. Bila dia kalah dengan nafsu, dia buat pula maksiat. Lepas tu lepas buat maksiat, dia bertaubat serta-merta. Allah Ta'ala kata pada malaikat, wahai malaikatku, hamba-ku ini kalau dia bertaubat berapa kali kau terima? Kenapa? Kerana Allah Ta'ala telah berfirman, innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Allah Ta'ala kasih kepada orang yang tawwabin. Tawwabin ni apa? Tawwabin ni orang yang sentiasa bertaubat daripada dosa-dosa. Dan Allah Ta'ala kasih kepada orang yang menyucikan dirinya daripada dosa-dosa. Maka inilah Allah Ta'ala yang maha pengasih, maha penyayang. Dia kasih kepada hambanya dengan jalan bertaubat kepada Allah. Bahkan berlaku zaman Sayyidina Umar Al-Khattab. Zaman Sayyidina Umar Al-Khattab, orang itu minum arak. Maka dia tak arak, dia pegang botol arak. Tiba-tiba dia terserempak dengan Sayyidina Umar Al-Khattab. Dan Sayyidina Umar Al-Khattab terkenal dengan orang yang sangat tegas dari segi hukum. Jangan salah faham, bukan Sayyidina Umar ni dia keras apa tidak. Sayyidina Umar ni orang lembut. Orang yang lembut. Dia keras, dia tegas kalau orang langgar hukum. Orang langgar hukum dia keras lah. Tapi kalau tu tidak, dia lembut. Nak Sayyidina Umar pernah dimarahi oleh orang tua pun, Sayyidina Umar senyap, dia tak lawan. Mana Sayyidina Umar ni lembut. Tapi kalau langgar hukum keras. Lalu satu hari orang ini minum arak. Minum arak ni telah melanggar hukum. Lalu berjumpa Sayyidina Umar. Lalu dia letak botol arak dalam jubah dia. Dia susuk, dia sembunyi. Sayyidina Umar dapat tahu. Sayyidina Umar tanya pada dia, ada apa dalam baju kamu? Tak ada apa-apa. Maka dia rasa dalam sangat takut. Tak ada apa-apa. Sayyidina Umar kata ada. Ada apa dalam tu? Lalu dia berkata, ya Allah, maknanya aku bertaubat kepadamu ya Allah. Dan dia bertaubat. Dan aku mohon kepadamu agar kamu tukarlah, kamu selamatkanlah aku daripada kemarahan Sayyidina Umar ni. Minta pada Allah Ta'ala, dia Sayyidina Umar jadi tak marah ke dia, dan kamu selamatkan aku daripada kemarahan Sayyidina Umar, dan aku bertaubat kalau mu selamatkan aku. Aku akan bertaubat padamu ya Allah. Lalulah dia pun niat dalam hati betul-betul nak bertaubat. Lalu Sayyidina Umar tanya, apa dalam baju? Cuka. Dia jawab cuka. Bukan cuka, sebenarnya botol arak. Sayyidina Umar kata, mari sini nak tengok. Lalulah dalam keadaan takut-takut berserah pada Allah bagi. Sayyidina Umar pun ambil. Sayyidina Umar rasa cuka sungguh. Allah Ta'ala tukar jadi cuka.
sebab dia bertaubat kepada Allah Ta'ala. Itu nak beritahu kisah. Kalau orang bertaubat ini dikasih oleh Allah, lalulah orang tadi pun dibebaskan. Dan benar orang itu bertaubat kepada Allah Ta'ala. Jadi yang 99 orang dia bunuh cukup 100. Bila dia bunuh cukup 100 orang, lalu dia nak bertaubat, dia berjumpa dengan seorang yang saleh, orang alim yang melakukan amal ibadat yang dikatakan orang itu paling alim. Lalu ditanya kepada orang tadi, adakah taubatnya diterima? Lalu dikatakan taubatnya diterima. Ini menunjukkan apa? Ini menunjukkan bahawa betapa besar dosa manusia sekalipun, kalau dia nak bertaubat kepada Allah, Allah Ta'ala terima. Sehingga kan berlaku zaman sahabat. Ada sahabat itu menangis, berjumpa Nabi menangis. Sampai Nabi tanya, cerita pada saya apa dosa yang kamu buat kalau kamu nak bertaubat. Saya malu ya Rasulullah, saya tidak sanggup cerita. Cerita apa salahnya, nanti saya akan doakan kamu cerita. Dia tak sanggup cerita, akhirnya dia cerita kok. Apa dia cerita? Dia ini penggali kubur. Apabila ada seorang wanita yang sudah mati, pada itu dia gali balik, dia ambil mayat tadi, dia zina mayat tadi. Dalam keadaan macam tu, dia sungguh menyesal. Sehingga kan mayat tadi bangun bercakap dengan dia, marah ke dia. Lari dia di tabukan, lalu menyesal. Menyesal dia. Bila menyesal, Allah. Sebab tu Nabi tanya, mana besar dosamu dengan bukit bukau? Allah, besar dosa saya kalau banding dengan bukit bukau. Mana besar dosa kamu dengan 7 petala langit? Mana 7 petala bumi? Oh, besar dosa saya lagi. Mana besar dosa kamu dengan aras Allah Ta'ala? Allah rasa-rasa macam besar dosa saya lagi. Mana besar dengan dosamu dengan keampunan Allah? Ya, sahabat dipaham besar keampunan Allah. Dan kalau macam tu ceritalah, cerita. Dia tak mau cerita, dia cerita, marah Nabi. Maknanya marah Nabi bila dengar macam tu. Memang nak sabarlah, jahat saya ni, marah Nabi. Akhir kali lagi dia, Nabi tak mau terima dia. Mari malaikat Jibril. Malaikat Jibril kata kepada Muhammad, "Hai Muhammad, siapa kamu, siapa Allah?" Rasulullah kata, "Aku hamba dia Tuhan." Siapakah yang mengampunkan dosa? Kamu ke Allah? Yang mengampunkan dosa Allah Ta'ala. Siapakah yang menerima taubat? Kamu ke Allah Ta'ala? Yang menerima taubat Allah Ta'ala. Lalu malaikat Jibril mengatakan, "Wahai Muhammad, ketahuilah, orang yang berkata dengan kamu sekian-sekian itu, Allah Ta'ala terima taubatnya." Ini menunjukkan bahawa betapa besar dosa kita di sisi Allah. Sebagaimana saya beritahu tadi, awal-awal kuliah tadi, Allah Ta'ala tidak pandang besar macam mana, Allah Ta'ala tidak pandang banyak seperti mana, tetapi Allah Ta'ala melihat bagaimana hamba-Nya ingin kembali kepada Allah. Kalau dia ingin kembali kepada Allah, tak kiralah dosa dia seperti mana pun. Hanya disebut di dalam kitab karangan Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin, dibahas mengenai bagaimana orang yang bertaubat. Adakah dia ada 2 orang yang bertaubat. Satu orang bertaubat, dia sudah bertaubat dengan dosa yang lalu dia lupakan dosa yang lalu, dia tumpukan ibadat. Ada seorang lagi, dia telah bertaubat. Orang yang kedua, dia telah bertaubat, lalu dia bertaubat kepada Allah. Walau dia teruskan ibadat, tetapi masih lagi dia mengingati dosa-dosa yang lalu. Itu tak ingat dulu dah. Itu ingat je. Bagaimana? Ada mengatakan bahawa yang masih lagi mengingati dosa yang lalu itu afdal, tetapi yang tak afdal kalau buat lagi dosa lalu. Hanya sekadar ingat itu, biar merasakan hati dia itu benar-benar rasa bersalah di hadapan Allah, tetapi Allah Maha Pengampun di atas segala dosa. Maka walaupun bunuh 100 orang, kata orang itu terima, Allah Ta'ala terima. Maka di sini menunjukkan bahawa dosa Allah Ta'ala akan menerima walau banyak cara mana pun. Lalulah si alim tadi memberi syarat kepadanya agar meninggalkan suasana persekitaran yang rosak. Lalu disuruh orang tadi tinggal, jangan dulu di sini. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahawa kalau orang itu bertaubat, mesti kena cari suasana yang baik. Suasana yang baik tidak boleh. Kalau dia bertaubat, dia tidak boleh lagi pergi tempat yang maksiat yang dia lakukan. Kalau dia pergi lagi tempat maksiat yang dia lakukan, dia katakan dia bertaubat, dia sebenarnya belum bertaubat lagi. Maknanya dia mesti tinggal betul-betul. Kamu bertaubat daripada berzina, maka tinggalkan tempat yang membawa perzinaan. Kamu bertaubat daripada minum arak, maka tinggalkan.
Kalau kamu bertaubat daripada melalaikan orang, kalau dia menjadi pelakon penyanyi yang melalaikan orang, ada juga pelakon penyanyi yang membawa kepada kebaikan, ada juga. Dia menyanyi lagu-lagu yang membawa manusia taubat pada Allah. Itu tidak ada masalah. Tetapi kalau dia menjadi pelakon penyanyi yang mana dia itu yang melalaikan orang ramai, maka dia nak bertaubat, jangan bergaul lagi dengan orang tu. Dia kena duduk kat lain. Jangan duduk situ lagi. Kalau duduk situ lagi, akhirnya boleh jadi dia kembali, bukan kembali pada Allah, kembali kepada maksiat yang lain. Maka dikatakan bahawa kata orang itu, keluar kamu, jangan duduk di sini. Di sini tempat orang rosak-rosak, pergi kat lain, pergi tempat orang yang baik. Lalu pergi orang tadi. Pergi dekat persekitaran yang baik. Ini menunjukkan bahawa suasana memainkan peranan yang penting. Suasana memainkan peranan yang penting. Kadang-kadang diubah akhlak orang tadi ikut suasana. Tak percaya, kita tengok. Orang ini jahat, duduk tempat baik jadi baik. Orang ini baik, duduk tempat jahat jadi jahat. Ini menunjukkan suasana. Sebab itu di antara jalan, kalau kita ini rasa tidak boleh nak menjaga diri kita di sini, satu tempat yang penuh dengan kemungkaran sebagai contoh, kita kena pergi ke sana. Berubah tempat. Itu jalan dia. Tapi bila tak cukup dengan berubah tempat, yang kedua berubah sahabatan kita sebab. Lalu dikatakan bahawa memberi isyarat agar tinggalkan tempat tadi kerana persekitaran yang rosak. Suasana persekitaran yang rosak, kerana persekitaran merupakan faktor besar yang menyebabkan dia terseleweng dan melakukan jenayah. Kemudian dia mengarahkan agar pergi ke tempat persekitaran yang baik, pergi tempat orang-orang yang baik. Maka di sana terdapat orang-orang mukmin yang soleh. Ini menunjukkan lepas bertaubat kena kawan orang baik-baik. Kawan dengan orang yang baik-baik agar dia mencintai orang-orang yang soleh, kasih kepada orang-orang yang soleh. Maka kita perlu kasih pada orang yang soleh. Kerana apa? Kerana dia dikasihi oleh Allah. Bila dia dikasihi oleh Allah, maka Allah Ta'ala akan kasih kepada sesiapa yang seseorang itu kasih. Kalau Ahmad itu kekasih Allah, Allah Ta'ala kasih dia, maka sesiapa yang Ahmad kasih, Allah Ta'ala kasih. Begitu. Sebab itu disuruh. Dan orang yang dicintai oleh Allah disebut dalam hadis, bila saja orang itu dikasihi oleh Allah, maka namanya disebut di kalangan malaikat. Maka Allah Ta'ala akan berjumpa dengan malaikat Jibril AS. Lalu Allah Ta'ala mengatakan, wahai malaikat, wahai Jibril, sesungguhnya Allah Ta'ala kasih kepada fulan ibnu fulan. Inna Allah yuhibbul fulanun ibnu fulan. Allah Ta'ala kasih kepada seorang seorang. Dan aku kasih kepadanya, maka hendaklah kamu kasih kepadanya. Lalu para malaikat Jibril pun kata, ya Allah, sesungguhnya kau kasih kepada fulan ibnu fulan, aku kasih kepada dia kerana kamu kasih kepada dia. Lalu malaikat ini, malaikat Jibril ini akan mengumpulkan segala malaikat-malaikat yang lain, lalu memberitahu, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mengasihi seorang ni, si Anu bin si Anu, disebut namanya. Bila disebut namanya di kalangan para malaikat, malaikat Jibril sebut, lalu malaikat Jibril kata, Allah Ta'ala kasih kepada dia, aku kasih juga kepada dia. Lalu para malaikat mengatakan, kami semua kasih kepada dia kerana kamu kasih pada dia dan Allah Ta'ala kasih kepada dia. Sebab itu kalau kita menjadi orang-orang yang soleh, nama kita disebut di kalangan para malaikat. Sebab itu orang-orang yang soleh dia tidak gaduh namanya disebut oleh tidak disebut oleh manusia, tak apa. Tapi ketahuilah, kadang-kadang orang-orang yang disebut oleh Allah dan malaikat itu orang-orang yang difitnah, dibenci di atas muka bumi. Biasanya begitu. Kadang-kadang para-para nabi, para-para awliya, para-para kekasih-kekasih Allah, begitu dia uji, padahal dia itu orang yang disebut namanya. Sebab itu Uwais Al-Qarani, dia dikenali oleh penduduk langit. Bila sebut nama dia, orang kata pada dia, siapa dia? Orang tak kenal pun dia. Ada di kalangan kami mengata dia orang gila. Orang kata dia orang gila. Padahal dia itu, kalau ni orang panggil top 10 number 1. Maknanya dia, padahal dia orang yang paling mulia di kalangan tabi'in. Tidak ada orang tabi'in yang mengatasi kemuliaan dia. Sehingga kan Nabi mengatakan Uwais Al-Qarani sebaik-baik tabi'in. Tapi apa? Orang kampung dia kata apa? Ketika Saidina Umar tanya siapa yang daripada orang Yaman, mari saya nak orang Yaman. Duduk.
Daripada orang Yaman, siapa orang daripada kampung Koran? Koran ni tu Koran, kampung Koran. Oh, duduk. Daripada kampung Koran ni siapa yang menang Uwais? Masa sebut nama Uwais, orang kata tak Uwais lain. Oh, tu lah seorang. Tanya takut Saidina Umar salah sebut nama orang. Takut salah orang lain. Betul tak? Betul yang tu lah. Saya Uwais yang mana tu? Uwais itu siapa? Tidak ada dikenali. Dia bukan ahli ibadat. Dia bukan orang yang hebat. Dia tak ada orang kenal pun dia. Yang ada di kalangan orang kata dia ni orang gila saja. Walaupun orang kata dia itu, sebenarnya dia adalah orang yang mulia di sisi Allah. Maka faham di sini. Jangan mencari kemuliaan makhluk. Kalau sekadar mencari kemuliaan makhluk saja, tidak mencari kemuliaan. Maka kalau kita mencari kemuliaan makhluk, makhluk akan kasih, nanti Allah Ta'ala tak kasih. Tapi kalau kita mencari kemuliaan Allah, nanti makhluk tak kasih kita. Kalau tak kasih kita, asal Allah Ta'ala kasih. Nanti lama-lama, bila Allah Ta'ala benar-benar kasih kepada kita, makhluk yang lain pun kasih kepada kita. Tapi kalau kita mencari kemuliaan makhluk, makhluk itu kasih pada kita, Allah Ta'ala benci, lama-lama manusia pun benci kepada kita. Maka demikianlah disuruh kita bersahabat dengan orang-orang yang soleh, berkawan dengan orang-orang yang soleh. Kerana dikatakan di sana terdapat orang-orang mukmin yang soleh, agar dia mencintai orang soleh dan mengikut petunjuk dengan petunjuk orang-orang yang soleh. Lalu diceritakan bahawa ketika sahaja dia pergi, lalu dia mati di tengah jalan. Dia mati di tengah jalan dengan arti kata ketika dia pergi dalam perjalanan, mati tengah jalan. Bila mati tengah jalan, sempat tak dia sampai ke tempat yang dia nak pergi? Tak sempat. Tidak sempat. Maka ketika mati dia tu tak sempat nak sampai, maka berlaku perbelahan di antara malaikat azab dengan malaikat rahmat. Kata malaikat rahmat, orang ini aku nak masukkan dia dalam syurga. Kata malaikat azab, orang ini sudah bunuh 100 orang, aku nak masukkan dia dalam neraka. Lalu berlaku perbelahan di antara dua malaikat ini, maka Allah Ta'ala atur malaikat yang lain menjadi hakim. Maka kata malaikat yang menjadi hakim itu, maka melihat mengenai perjalanan dia, tempat mana yang lebih hampir, dekat yang nak tuju lebih hampir ke tempat yang dia tinggal itu lebih hampir. Kalau lebih hampir daripada tempat dia tinggal itu, maka masuk dia dalam neraka. Kalau lebih hampir tempat yang nak tuju, nak tempat tuju, masukkan dia dalam syurga. Lalu diukur. Ada juga riwayat mengatakan bahawa bumi tadi dipendekkan agar dekat dengan orang yang tempat yang dia nak tuju. Lalu bila diukur, ternyata dia hampir-hampir sampai kepada tempat yang dia nak tuju, tempat dia bertaubat kepada Allah. Maka di sini timbul persoalan. Ada seorang yang bertanya, selepas daripada kuliah satu ketika dahulu, saya pernah menceritakan di satu tempat kisah ini. Lalu orang telefon di rumah. Dia kata, saya nak tanya Ustaz, apa yang saya faham, orang itu dia bertaubat kepada Allah, bahawa Allah Ta'ala terima. Tapi orang ini tak sempat taubat. Orang ini tidak sempat bertaubat, hanya dalam perjalanan saja. Dalam perjalanan nak bertaubat, mati masuk syurga. Sedangkan yang dikatakan bahawa orang yang bertaubat kepada Allah barulah diterima. Dia ni tak sempat bertaubat pun, hanya rasa nak bertaubat saja kepada Allah dan disuruh pergi satu tempat. Saya mengatakan bahawa yang pertama, dia ada niat untuk bertaubat kepada Allah, dan yang kedua, dia ada usaha untuk bertaubat kepada Allah. Mana dia ada niat, maka perjalanan dia tu niat dia untuk bertaubat, dan daripada tempat itu dia pergi ke sana, itu satu usaha dia untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dikatakan bahawa orang yang bertaubat ini orang yang paling untung. Sebab itu ulama-ulama, Ibnu Athaillah dalam kitab dia menyarankan agar orang itu bertaubat. Dan ramai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, bila datang ahli-ahli maksiat pergi ke majlis ilmu dia, jalan yang pertama dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka demikianlah disuruh kita agar bertaubat kepada Allah. Maka persoalannya, siapa perlu bertaubat? Kita faham siapa yang perlu bertaubat. Yang perlu bertaubat adalah ahli maksiat. Itu kita faham. Banyak orang faham macam itu. Nyanyi lagi tua-tua bila nak taubat. Maknanya tak mayang lagi. Umur dah bila nak bertaubat.
kita memandang bahawa orang yang ahli maksiat saja perlu bertaubat. Tidak. Bukan saja ahli maksiat, ahli ibadat yang melakukan ibadat pun perlu bertaubat juga kepada Allah. Lalu dikatakan bahawa orang sufi tidak memandang kepada kecilnya dosa, bahkan dia memandang kepada keagungan dan kebesaran Allah Ta'ala, sebagaimana mengikuti sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kana Anas ibn Malik radhiyallahu anhu yaqulu, innakum la ta'maluna a'malan hiya adukku fi a'yunikum minasy-sya'ri in kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqati. Qala Abu Abdullah yakni bidzalika muhlikati. Anas bin Malik berkata, sesungguhnya kamu melakukan amalan yang mana pada pandangan kamu ianya lebih halus daripada rambut, sedangkan pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengira termasuk daripada mubiqat. Mubiqat ni dosa besar. Kita rasa halus je, dosa kecil je. Zaman sahabat dosa macam sedikit dosa besar. Mana zaman kita tu remeh-remeh, tak apa sikit taubat gitu tu. Zaman sahabat salah sikit aje. Bayangkanlah sahabat Nabi, dia ada cakap panggil Nabi kuat sikit. Panggil Nabi kuat sikit je. Kalau dia panggil ya Rasulullah, macam mungkin panggil kuat sikit saja, turun ayat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi. Wahai orang yang beriman, jangan suara kamu tinggi daripada suara Nabi. Terus bertaubat, menangis kat keluar rumah. Sahabat Nabi nangis ketakutan, takut siapa tak pergi semayang dengan Nabi, kamu jumpa Nabi, malu menangis saja duduk di rumah. Rupa-rupanya kerana dengar ayat tadi, dia merasakan ayat itu diturunkan kepadanya kerana suara dia tinggi sikit je pada Nabi. Suara tinggi sikit saja pada Nabi. Itu nak beritahu. Sebab tu Nabi kata zaman Nabi itu, kalau dibandingkan, dia kata kalau kamu buat, kamu rasa halus je, dosa tu halus je. Tapi zaman Nabi itu macam dosa besar rasa. Ada seorang sahabat Nabi yang mati, dia malaikat iringi, dia mati kes benda. Dia berjalan, dia terlihat wanita yang sedang mandi, terbuka awatnya. Lalu dia terlihat, bukan melihat. Lalu dia bertaubat, menangis sampai baru mati. Penyesalan dia sampai baru mati, bawa kepada mati. Akhir sekali ketika Nabi uruskan jenazah dia, sembahyang jenazah, hantar kepada tanah perkebumian, Nabi tak boleh jalan dengan baik. Bila ditanya kenapa Nabi jalan macam tu, kerana ada malaikat penuh mengiringi jenazah sahabat Nabi yang soleh. Itu saja maknanya. Lepas tu dikatakan bahawa kunna na'udduha ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal mubiqat. Kami kira masa zaman Nabi itu termasuk daripada dosa besar. Abu Abdullah berkata, yang dimasukkan dengan mubiqat ialah perkara-perkara yang membinasakan. Membinasakan apa? Membinasakan amal. Maknanya, maka demikianlah sebenarnya segala kesalahan yang kita lakukan. Sembahyang kita tidak khusyuk, kena taubat juga. Kadang-kadang kita tersalah cakap, kena taubat juga. Dan tidak ada mulia sebenarnya kita. Kita tahu siapa mulia di sisi Allah. Masing-masing banyak dosa. Yang paling penting kita bersihkan diri kita, taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.